Okay, saya akan share dulu. Nanti nampak bagi tahu lah biasa. Okay, nampak layar putih. Nampak apa dia? Loading. Okay. Selalu loading tak nampak ada. Kena stop sharing sekali ni. Loading. Okay. Sekarang macam mana? Alright. Okay, kita mulai. Untuk Valencian electronic ni, dia ada mula-mula kamu kena hafal sebenarnya. Ada 5 basic shape tu. Apabila kamu dah hafal 5 basic shape, nanti kamu kena tahu dia punya derivatif daripada 5 basic shape tu. Okay. Dan dia mesti berdasarkan Lewis structure yang kamu lukis. Sebab tu saya kata tadi, sebelum ni Lewis structure tu kena mahir. Berdasarkan Lewis structure ni, kita boleh meramal rupa bentuk berdasarkan Lewis structure. Tapi sebelum tu kita tengok dulu 5 basic shape. Dah belajar, kita bagaji. Shape yang pertama ini kita panggil dia linear. Okay, linear. Dan bentuk rupa bentuk molekul ini dia start dengan paling kurang 3 karbon. Okay, ada dua terminal. Kalau karbon dia memang linear, jadi tak apa nak ramal rupa bentuk kan. Contoh dia Cl2, memang ada 2 ketul tu, dia memang linear. Dia start dengan 3, sebab bila 3 karbon dia boleh jadi linear, dia boleh jadi band kan bentuk dia kan. Sebab tu kita kena tahu konsep dia. Tiga molekul yang sebab model yang namanya ball and stick. Ni nampak 3 ketul itu. Satu kat tengah, saya menggunakan model. Ni model dia. Ada model dia. Ball and stick. Kalau dekat makmal kita akan ada model yang ball and stick tu. Ada juga model yang dinamakan balloon tu. Balon tu, macam balon tu. Model ball and stick ni dia lebih kita nampak lah linear. Okay. Satu atom duduk kat tengah. Atom termisal dari kampiah membezakan dia punya simbol tengah kita pakai A ya. Kemudian dekat terminal X, X tu ada 2. Sebab tu formula dia AX2. AX2. A ialah center, X ialah terminal, ada 2. Okay, AX2. Dia macam ni. Okay. Kalau kita tengok macam ni kan, dia linear, sudut dia ialah daripada terminal and then center ke terminal, sudut dia 180 degree. 180 degree Celsius 80 degree saja. Saya selalu sila sebut apa dia punya sudut dia, the angle of the linear is 180 Celsius saja. Dia 180 degree sajalah. Tak ada. Dia macam apakah contoh dia? Okay. Nampak tak? Kamu faham dulu linear tu macam mana? Okey, ada 3 ketul. Ada A, itu center, lepas tu ada terminal. Contoh yang sangat popular ialah BeCl2. Nampak? Memang ada satu center, lepas tu ada dua terminal dia. CS2 dan sebagainya lah. Dia contoh dia. Okay, kita akan saya nak bagi dulu yang basic dulu. Sekejap lagi kita diberikan formula and then kita buat nak ramal bentuk. Okay, sekarang buat macam ni dulu. Kita nak kenal dulu, okay, linear macam ni. Yang kedua, yang pertama lah,
Okay, yang pertama. Yang kedua, kita panggil dia trigonal plana. Trigonal plana, bukan playa. Trigonal playa, trigonal plana. Dia ada satu center kat tengah ni, kemudian dia ada tiga terminal macam ni ya. Dia buang macam ni. Terminal dia hitamkan dia macam tu. Dia punya ni A satu kat tengah, kemudian ada 3x, AX3 kan, dia tu. Ini formula dia. Sudut sini, sini lah. So sudut dia semua sama lah. Itu 360 bahagi 3. Berapa 360 bagi 3? 3 berapa? Tahu tak berapa tu? Kan satu bulatan sudut dia 360. Sekarang kita bahagi 3. Dapat apa? 120 sir. Betul. Satu apa? Tak clear lah polis korang. 120. Bagus. 120 no. Okey, sudut dia 120. Kalau kita total, ingat bagi yang bulat, sudut kan 360, jadi 120 lah sudut dia. Dan contoh untuk X3 ni adalah ni ALCLT yang incomplete octet mana lah. AL kita ada boron kan, BR3 yang jenis incomplete octet yang ada incomplete octet yang ada 3 atom kat luar lah, sebab dia tak ada lone pair lah. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, trigonal plana. Yang ketiga, dia 5 yang saya sikit, tak banyak. Yang ketiga nama tetrahedral. Okay, tetrahedral. Okay. Okay, susah sikit. Okay. Tetrahedral iaitu ada, kalau ini nampak AX3, mestilah AX4. Akan jadi AX2, AX3, AX4, AX5, AX. Habis. Itu 5, 6. Bentuk dia dulu, kita ada center kat sini. Okay, dah ada macam tu. Yang ni sebenarnya kamu kena tengok yang 3 dimensi baru kan. Lebih kurang macam ni. Untuk senang kamu nak ingat, dia macam kaki ayam tu. Kaki ayam ada jari 3 tu. Jari 3. Itu tetrahedral lah. Yang ni saya lorek ke dalam nak membezakan dengan yang ni. AX4. Dia lah AX4. Sudut dia sudut dia ialah 109.5 degree. 109.5 degree. Itu dia bentuk dia bentuk 3 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi, jadi dia akan mengambil sudut 109.5. Contoh, ni banyak juga. CH4, dia carbon lah, yang bulan 14 kan, ataupun sulfur kan. CL4, kalau sulfur lah, sulfur geng-geng ni lah, sulfur boleh juga. CL4 bulan 14, kebanyakannya bulan 14 akan mengambil tetrahedral. Okay. Yang kelima, atas lagi, nama dia trigonal bipyramidal. Ni semua nama kenapa ya?
Yang keempat, trigonal ada bi. Pyramidal. Bentuk dia macam mana? Okey. Sudah tentu dia adalah AX5 lah. Dia ada satu center kat sini. Kemudian kita buat macam ni, dia macam gabungan antara trigonal planar dengan linear. Okey. Okey, nampak tak? Inilah trigonal planar tadi yang sudut 120. Ni and then ada yang menegak di sini, menegak di sini. Okey, macam tu. Ini dalam satah. Kalau saya buat dengan satah dia kan. Ini satah. Ada color lain lah. Nanti kalau ada dia punya gambar yang 3D, saya akan tunjukkan gambar 3D dia lah. Okey, ni satah dia. Ni dalam satah ni. Ni saya buat yang merah ni. Ni dalam satah. Okey. Dalam satah ni yang sudut 120 ni. Ini 120. Ni 120. Ni 120. Kemudian yang menegak ni satah yang tegak macam ni 90 ke sini. Jadi dia ada dua sudut. 120 dengan 90 untuk trigonal bipyramidal. Dan dia adalah AX5. AX5 bukan tu. AX5. Okey. Kenapa nama dia trigonal bipyramidal? Dia nampak ada dua piramid. Bi ni kan dua kan. Dia nampak macam dua piramid tau. Padam ni, kita tengok bentuk piramid tu macam mana. Tengok bentuk piramid. Satu nama dia trigonal bipyramidal. Piramid yang pertama ialah ni yang menegak ni. Ini tapak 3. Nampak ni? Ini piramid. Ini dia menegak naik atas. Tapak 3 macam piramid macam ni. Ini piramid tapi piramid tapak 3 macam tu. Lepas tu ada satu lagi kat bawah macam tu. Macam tu kat bawah ni macam tu. Nampak tak? Ini piramid dia yang 3 tadi tu. Macam tu. Ni macam ni. Itulah. Macam ni kot. Macam ni. Macam tu. Okey. Jadi ni ada satu ni atas, nampak bentuk piramid ni, satu kat atas, satu kat bawah. Ni macam tanah lah. Ni piramid kat Mesir tu. Ada satu lagi piramid kat bawah. Jadi dia piramid yang segitiga tu, dekat piramid Giza tu dia 4 segi kot dia punya piramid. Tapi yang ni piramid dapat 3. Dapat 3 macam tu. Itu dia naik atas. Itu naik atas. Macam tu. Itu bawah. Ni sini ke bawah kan. Ni tapak dia. Okay, tapak and then ada yang naik atas 3 piramid tapak 3. Piramid ni tapak, ni tapak 3. Sebab tu nama dia trigonal bipyramidal. Ada 2 piramid. Okay. Itu dari segi nama lah. Kita padam lah. Okay, dan yang keempat. Padam. Ni bentuk. Yang penting kamu tahu mana lukis trigonal bipyramidal. Oops, ni betul. Padam lah. Ni kita bagi betul dia nampak. Nampak dia punya structure saja. Okay, padam dulu. Okay, ini nampak mula kita akan buat yang sudut dia 120 dulu. 120 ni kamu boleh buat dia ke tepi, ke atas. Tapi elok dia sebab kita buat satu yang menegak. Elok dia kita buat dia macam ni kan. So, kita buat satu yang naik atas, satu yang turun bawah.
menunjukkan dia 90 darjah perpendicular. Ni ke sini ni 90. Antara tiga ni 120. Dan dia punya ni lah AX5. Bukan EX5. EX5 tu motor. Dia AX5. Dan yang kelima. Ada 5 je kenapa contoh. Yang ni contoh PCL5 kan. Ni popular ni PCL5. Dia memang yang ada 5 lah kata dia. Ada 5. Dan last kali, yang ke-5 ialah nama dia apa? Yang kelima. Nombor 5 mana ni? Yang kelima ialah octa. Octahedral. Octahedral tu macam mana? Okey. Dia AX6. Jadi dia ni center dia tapak dia ni memang square lah, square. Sikit. Ni. Tak sikit. Okey, sini. Okay, yang ni memang square 4 segi ya. Jadi kamu buat betul-betul dia 4 segi. Nampak 4 segi tu. Sudut dia memang 90 lah. Sudut dia 90. Parak ni satu garis semua ni kan. Lepas tu ada dia punya terminal. Kemudian ini dalam satah ni, ini dalam satah. Kalau saya nak buat dia punya satah dia lah, nak menampakkan kesatahan dia tu kan. Dia macam plane tu, letak atas dia tu. Okay. Kemudian ada yang lagi dua lagi tu dia perpendicular. Perpendicular. Ini di atas satah, ni di bawah satah gitu. Octahedral. Sudut dia semua 90. Sini 90. Sini 90. Antara yang menegak dengan satah pun 90. Sudut dia 90 degree. Ni nama dia octahedral. AX6. Dia akan ada 6. Ni contoh kumpulan 16 lah. Kumpulan 16 selalu kan apa ni ya? SH6 ada ke SH6 ada. SCL lah. SCL6 kan, SCL6 dan sebagainya lah. Saya pun tak ingat semua, mana nak ingat sikit je. Tapi kalau diberikan molekul, kita lukis dia punya Lewis structure, and then boleh meramal bentuk dia berdasarkan 5 basic shape ni. 5 basic shape. Boleh, tekan ni 5 basic shape. Kemudian kita tahu 5 basic shape, rupanya yang ini dia ada terbitan dia. Okey. Mari kita tengok. Pertama kita tengok yang mula-mula ni. Yang linear ni, dia tak adalah terbitan. Dia memang linear kan. Kalau kita buang satu, dia linear juga. Jadi yang linear ni dia memang tak ada terbitan lah. Dia memang linear AX2. Yang ada terbitan ialah trigonal planar ni, dia ada apa yang kita panggil anak dia lah. Dia suka beritahu anak dia. Anak dia apa dia? Iaitu ikatan dengan atom yang kat sini tak ada. Digantikan dengan lone pair. Maknanya tak ada ikatan. Yang tinggal ialah lone pair. Itu kita panggil derivatif. Okay. Trigonal planar ni dia ada satu derivatif dia. Dia ada satu derivatif. Sekejap nak ambil ruang kat sini ya. Derivatif dia adalah of course band ataupun kita panggil V shape. Okey. Bagai kat sini ya. Okey. Macam mana tu? Macam ni.
ini yang ni dah ada atom, ada lone pair. Lalu kita buat macam tu. Kita buat 2 titik, lepas tu kita buat macam tu. Kan? Jadi dia punya simbol dia dah jadi AX2. Okey, A ialah dia punya center, X dia punya terminal. Lepas tu dia punya lone pair ni kita buat E. Kita tulis E, ada satu E. E ialah lone pair. E tu elektron lah, lone pair. AX2. Sudut dia sekarang, sudut dia kita merujuk pada sudut yang ni lah. Yang ni. Dia akan less than 120. Less than 120 pasal apa? Sebab ada repulsion. Elektron ni, lone pair ni dia akan tolak tau. Dia akan tolak bonding pair. Sebab itu di dalam ini bila kamu belajar valence shell electron pair repulsion, kamu kena tahu the strength of repulsion. The strength of repulsion ni lone pair versus lone pair lagi kuat. Lone pair tulis sini ya, lone pair versus lone pair lagi kuat berbanding dengan lone pair versus bonding pair. Boleh. Okey, jalan. Okay, lone pair versus lone pair lagi kuat berbanding lone pair versus bonding pair. Ini pula lagi kuat berbanding dengan, saya tulis kat bawah, tidak lagi panjang dengan bonding pair versus bonding pair. Benar ni kan? Okey. Maksud dia macam ni. Okey. Ini adalah bonding pair. This is bonding pair. Oh, tulis merah. Saya tulis warna merah. Ini nama dia bonding pair. Bonding pair. Ini nama dia lone pair. Lone pair. Okay. Kat sini sekarang kita ada penolakan antara lone pair dengan bonding pair. Nampak? Lone pair ni dia tolak bonding pair. Dalam masa yang sama, bonding pair ni pun bonding pair dengan bonding pair tolak juga. Tolak juga. Tetapi lone pair, bonding pair di mana? Lone pair, bonding pair lagi kuat penolakan dia berbanding tolakan antara bonding pair dengan bonding pair. Ini bonding pair dengan bonding pair. Jadi lone pair akan tolak, that's why dengan sudut dia sekarang kecil daripada 120. Tu. Kalau yang ni, saya tengok yang asal ni. Yang asal ini, ni ya. Semuanya bonding pair. This one is repulsion between bonding pair and bonding pair. Yang ni pun bonding pair and bonding pair. Sini pun bonding pair and bonding pair. Semua bonding pair. Semua bonding pair. Jadi kekuatan tolakan sama kuat. That's why mereka akan bagi sudut samanya. Semua sudut dah 120. Ni pun 120. Ni pun 120. Sebab penampakan yang ada di dalam trigonal planar semuanya bonding pair and bonding pair. Tapi dia punya terbitan dia ni, dia punya derivatif dia ialah penolakan lone pair and bonding pair. Kat sini lone pair, bonding pair. Dan kat sini bonding pair dengan bonding pair. Oleh kerana lone pair versus bonding pair ni lagi kuat, the strength of repulsion, dan inilah strength of repulsion dia lagi kuat, jadi sudut dia akan kecil daripada 120. Okey, dan bentuk dia sekarang ialah bukan trigonal planar lah. Bentuk dia V shape. Nampak bentuk V ni? V shape. Ataupun kita juga boleh panggil dia sebagai band. Bengkok, macam bengkok kan tu dah. Band ataupun V shape. Ada faham? Setakat ni okey ke? Untuk trigonal planar ni? Halo? Okey, faham. Okey, bagus.
Ini trigonal planar, dia cuma ada satu saja dia punya derivatif. Untuk tetrahedral, dia ada dua derivatif. Oh, banyak pula. Okey. Di bawah ni, tetrahedral. Tetrahedral, saya nak padam dulu. Padam ni dulu. Ada ruang. Dia akan ada dua derivatif sebab dia pertama kita boleh buang benda ni, buang satu. Lagi satu, buang yang satu lagi. Lepas tu tak buang lah. Kalau buang dia jadi linear, dia jadi dua, kita dah tak kira kan. Kita kira yang ada 3 atom. Minimum ada 3 atom yang kita nak tengok dia punya structure dia. Okay. Sekarang ni buat garis-garis sini. Sekarang ni saya nak buang satu buang satu Ini tak apalah, buat merah tak apalah. Ni saya buang, dia jadi lone pair itu. Ini saya kekalkan. Saya kekalkan. Okey, sekarang dia dah jadi AX3E. Okey, ada 3 terminal sekarang. Ada E. Jadi sama juga macam case macam tadi. Lone pair versus bonding pair lagi kuat. Jadi kalau ditanya apakah sudut dia mesti less than 109.5 degree. Okey, satu lagi. Buang lagi satu. Buang satu lagi ya. Jadi dia akan jadi macam ni. Nampak? Buang satu lagi. Dia jadi bentuk macam ni. Ni ada lone pair kat sini. Ada lone pair kat situ. Okey. Ni pun sama juga. Ni lagi kurang lagi lah. Mesti lagi kurang daripada 109.5 lah. Nampak ada. Mana yang ni mesti kurang dia. AX2E2 dia punya ni. AX2E2 pula. AX2E2. Dia ada dua terminal, ada dua lone pair. Sudut dia sini. Sudut dekat sini, sudut dekat sini. Yang ni less than 109.5 dan yang ni mesti lagi rendah lagi daripada AX3E. Mesti lagi rendah. Sebab ada sekarang ini dia punya repulsion dia adalah lone pair versus lone pair. Lagi kuat. Lagi kuat. Berbanding dengan lone pair versus bonding pair. Dia selalu tolak. So, dia akan lagi kecil berbanding dengan sebelum tu, iaitu AX3E. AX3 cuma lone pair. Dia ada dua jenis repulsion. Lone pair, bonding pair dengan bonding pair. Tapi yang ni, dia ada 3 jenis tadi tu. Lone pair versus lone pair versus bonding pair versus bonding pair. Dia ada 3. Yang ni paling kuat, dia akan tolak lagi kecil. Okey. Ada dua anak tetrahedral, ada 2 anak. Contoh kita kali kemudian. Saya nak tunjukkan dia punya. Kemudian trigonal. Dia lagi banyak. Trigonal bipyramidal ni. Anak banyak sungguh. Yang ni yang jenuh nak hafal. Okay, mari kita lihat. Trigonal bipyramidal ni paling banyak anak. Anak dia paling ramai. Padam ni, saya nak mengambil ruang. Ni anak paling ramai. Anak dia ada 1, 2, 3. 3 dia anak dia. Ni pun kita buang. Okey. Ni ada warna merah. Okey. Anak yang pertama. Anak yang pertama, kita nak bang satu. Hilang dah. Dia AX5. Okey, boleh dulu. Anak yang pertama mestilah AX4E kan. Bila nak buang elektron, bila nak buang atom, ini dia punya petua dia supaya kita masih nampak rupa bentuk. Iaitu kamu kena buang atom yang bersudut besar. Sudut besar ialah kat sini 120 kan. Sudut kat atas ni 90. Jadi jangan buang yang 90. Sebenarnya tak ada masalah nak buang kat situ. Nanti kan atom tu dia akan menyusun semula. Tapi dari segi pandangan zahir kita ni, pandangan kita berdasarkan 2D yang kita lukis di atas kertas yang 2D.
Kalau kita nak nampak, kita buang input dia, kita buang sudut yang besar. Sudut yang besar ialah yang 120. Jadi saya akan buang yang ni. Ataupun buang yang ni lah. Tak kisah. Ataupun buang yang ni. Okay? Jadi saya nak buang yang ini. Buang yang ni ya. Buang yang ni. Jadi dia akan jadi macam ni. Yang ni menegak ni still ada. Tegak ni tak hilang. Saya nak buang yang ni. Yang ni dia jadi lone pair. Yang ni masih ada. Buat tiru balik yang macam ni. Tiru. Kemudian buat tiru saja. Ini dah jadi AX4E. Okay, ada satu lone pair dan repulsion dia 100 lone pair versus bonding pair dengan bonding pair lah. Sudut dia macam mana? Sudut dia of course akan less than, kita cuma buat macam ni je. Kita tak tahu tau sudut dia, kita tak pernah pun ukur kan. Tapi kita tahu dia mesti less than 90 dan less than 120 lah. Kat sini nanti akan ada kurang sikit. Okay, macam tu. Dan bentuk ini dipanggil distorted tetrahedral. Distorted tetrahedral. Nampak macam tetrahedral tau. So ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi tetrahedral yang tak sama dia punya sudut dia. Jadi kita panggil distorted tetrahedral ataupun seesaw. Papan jongkit tu, seesaw kan. Seesaw. Nampak seesaw dia? Mungkin tak apa nampak, tapi kamu hafal lah. Kalau apa nama dia ni, okay, nama dia seesaw. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, AX3E2. Wah, dia banyak anak ni. Ini kita tarik sini sikit. Jadi sama juga, kita kena buang yang besar ni. Saya nak buang yang ni. Dia akan jadi macam ni. Yang tegak ini, teruskan penegakan dia. Okay, teruskan. Sekarang ni saya nak buang yang ni. Jadi kat sini akan jadi macam ni. Jadi macam ni. Wow, nampak tak rupa bentuk dia apa? AX3E2. Dan sekarang bentuk dia lah T-shape. Sudut dia less than 90. Sudut dia nampak macam 90 kat sini kan, 90. Tapi dia akan less than 90. Sebab sekarang kita dah ada lone pair versus lone pair kat sini. Dia akan tolak sikit. Sebenarnya dia sengit sikit. Dia bukan betul-betul T tau. Dia macam payung sikit. Tapi dia orang bagi nama dia sebagai T-shape lah. Dan yang terakhir, anak dia yang ketiga, nak buang yang mana? Buang yang ni. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sama juga kita akan buang yang sudut besar. Satu saya kata, kalau kita buang sudut yang besar, tak ada masalah untuk kita meramal rupa bentuk. Okay, sekarang dia dah jadi linear. AX2E3. Iaitu relation between lone pair ni, dia memang duduk pada sudut 120, dia sama kuat. And then yang atas dengan bawah tu tak kacau. Jadi sudut memang 180. Tepat 180. Ni tak adalah sengit lah. Okay, linear yang memang betul-betul linear, yang mana tolakkan lone pair versus lone pair tu memang sama kuat, sama padan, sama gagah dan menjadikan sudut dia 120. Inilah ketiga anak lagi trigonal bipyramidal. Banyak anak dia 3. Hamba kena hafal seesaw, T-shape, linear dan kena tahu AX4E, AX3E2, AX2E3. Okey, dan yang terakhir. Jalan.
ni anak dia dua je, octahedral. Ni octahedral lah. Dah ni kacau. Sebelah ni kita letak anak dia. Anak pertama dia, kita buang satu elektron pula. Nak buang yang mana? Kita buang dia, senang kita nak nampak, kita buang yang bawah ni. Jadi dia akan jadi macam ni. Macam tu. Ni. Tu. Okay. Yang bawah ni kita buang, dia jadi lone pair. Satu yang atas menegak itu. Kita buang satu. Dia akan jadi AX5E. Okay. Dia punya sudut dia akan less than 90 sebab ada tolakan kat bawah ni, lone pair versus, dan bentuk dia sekarang ini bernama, nampak tak? Square pyramidal. Square pyramidal. Dia jadi satu piramid yang tapak empat. Ni tapak empat. 1, 2, 3, 4. Nampak tapak dia macam 4 macam tu. Kemudian ada satu ni atas, dia jadi piramid. Tu. Jadi nama dia adalah square pyramidal. Tapak 4. Kemudian atas dia jadi square pyramidal. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, AX4E2. Iaitu kita buang yang atas ni pula. Bila kita nak buang elektron, bila kita nak buang atom, kita akan buang supaya dia berada di kedudukan yang paling jauh. Kenapa paling jauh? Sebab paling jauh itu akan meminimalkan repulsion, meminimalkan tolakan. Kan? Jadi sebenarnya bagaimana valence electron pair repulsion ini ialah sudut-sudut yang kita dapat itu ialah kedudukan atom yang akan meminimalkan repulsion of electron. Macam mana nak meminimalkan? Duduk paling jauh lah. Okay, tadi elektron dia kat sini, paling jauh ialah yang sini, bertentangan dengan dia, iaitu 180. Okay, jadi ini kita dapat macam ni. Okay, dapat ni. Ni yang tadi, biji jenis. Kemudian ada satu lone pair kat atas, satu lone pair kat bawah. Ini sudut dia 100% 90 degree. Sebab lone pair dengan lone pair tu memang paling jauh kedudukan dia. Dia macam linear tadi tu kan, paling jauh. Jadi tak kacau yang kiri dan kanan ni sudut dia still 90. Inilah AX4E2. Apa nama bentuk dia? Square planar. Sebab dia square planar. Okey. Itulah semua rupa bentuk molekul yang ada dalam molekul yang kita lukis nanti. Tidak boleh lari daripada semua nama-nama ini. Ada 5-6 shape. Macam mana nak kenal 5-6 shape? Molekul yang tidak ada lone pair pada center. Pada central atom tidak ada lone pair, dia akan mengambil 5-6 shape. Kalau ada lone pair, salah satu daripada terbitan daripada 5-6 shape tadi tu. Okay, jadi total dia, tengok total ada berapa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10, okay. 11, 12, 13. Ada 13 jenis lah. Semua ada 13 jenis. 13 jenis type of shape. Tapi shape dia ada yang berulang macam V-shape bagi trigonal planar dengan V-shape bagi tetrahedral, nama dia still sama, V-shape. Cuma sudut tak sama. Macam yang ni sudut V-shape juga, AX2E kan, dia V-shape. Sudut dia less than 120. Tapi V-shape bagi tetrahedral ni pun V-shape juga. Tak boleh sama kan?
Oh, ni saya tak tulis nama. Oh, ni ada nama dia, tak tulis nama tadi. Saya beritahu ada nama tadi. Ini nama trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal nampak dia macam tapak tiga, batu dia ada tapak tiga, batu dia ada piramid. Yang ni pun nama dia V-shape juga. Ataupun band. Ini sama macam atas ni. Trigonal pyramidal. Ini pun V-shape. Sebiji kawan ni V-shape juga. Ni pun nama V-shape band sama. Tapi yang ni sudut dia less than 130. Makna dia, kalau kita tengok sudut kawan ni lagi besar lah pada sudut daripada tetrahedral. Pyramidal, V-shape, bang ni dah bagi nama. Ni dah bagi nama lah. Distorted tetrahedral ataupun seesaw, ni T-shape, ni linear. Okay, yang ni semua ada 13. Okey tak? Boleh ke? Boleh ke? Okey, boleh. Sekarang kita nak tengok contoh latihan lah. Okay, saya akan pergi kepada admin page. Kita pergi kepada latihan. Tadi baru tengok teori-teori ya, baru tengok teori. Oh, bentuk ni, bentuk macam ni. Jadi macam mana kita nak apply? Saya nak ambil tadi saya dah bagi contoh tadi yang linear tadi kan. BECL2. Okey, kita ambil yang BECL2 tu lah. Ini contoh yang simple. Katakan kamu diberikan ini. BECL2. Kemudian dia tanya ramalkan dia punya shape of BECL2. Jadi kamu kena buat restructure dulu. Sebab tu restructure sangat penting. Kemudian kamu tulis BE 2 bila CL 7 kali 2 14, total dia 16. Lepas tu kita buat lah kan BE CL macam ni lah, ada 2. Lepas tu yang ni kita cukupkan oktet. Lepas tu ni 8 kali 2 16. Kita sama lah. Kemudian kita tahu periodium ni dia yang geng bebal tu. Jadi dia tidak perlu cukup cukup dia macam ni. Dia ada 4 saja elektron. Okey. Jadi ni adalah A. Ni 2 terminal X2 dan tidak ada lone pair. Jadi bila kamu tengok AX2, wah, kamu dah tahu. Jadi AX2 lepas tu tulis kat sini yang ni dia ada 2 bonding pair. 2 bonding pair. Tulis ni. 0 lone pair. Dia akan tulis macam ni. 0 lone pair. Nampak? Dia 2 bonding pair. This one is ni bonding pair dan tak ada lone pair. Lepas tu kita tulis ni electron domain. Domain dia domain elektron. Electron domain dia 2. Bila 2 electron domain dia 2 ni merujuk kepada linear. Jadi kita kata basic shape ataupun chemistry molecule tak kisah, linear. And then ni basic dia, kan dia ada 5 basic shape. Molecular geometry linear juga. Molecular geometry pun linear. Okay, siap. Inilah cara kita nak jawab soalan dia tu. Mula-mula kita ni first step dia, kita tanda kan. Kamu tulis dia punya Lewis structure. Kamu lepas tu tuliskan dia punya symbol ya. Lepas tu tuliskan how many bonding pair, how many lone pair, and then domain elektron dia, elektron domain dia. And then basic dia apa dia? Okay, linear. Molecular geometry pun linear. Ini case yang semua linear lah. Boleh tak? Okay, saya ambil contoh yang lain. Ni basic shape saya nak yang contoh yang ada lone pair pula. Ada lone pair pula.
Ini contoh yang ada lone pair. Pakai hitam lah. Contoh yang ada lone pair. Apa? Okay. Ini contoh yang biasa lah. Ini yang betul lah H2O ni. Ini hari-hari minum air, jadi kamu kena tahu lah. Ini shape dia. Jadi U6H1 kali 2 8. Okay, 8. U H hidrogen dia duplet, jangan mana-mana pergi bubuk dekat H pula. Okey, bersini 2 4 6 8. Okey, cukup 8. H2O tu macam ni. Jadi apa ni? Ini A. Okey, oksigen ni A. Terminal dia ada 2, H dengan H, X2. Lone pair pun ada 2, E2. Betul macam ni. AX2, E2, macam tu. Kemudian kita tulis kat sini bonding pair dia ada berapa. Bonding pair kalau malas nak tulis TP. Nak tulis lah, nanti hampa tak tahu lah benda. Ni bonding pair. Bonding pair dia ada 2, 1 2. Elektron pair. Bukan elektron pair, ada lone pair. Bagi dia lone pair. Lone pair ada 2. Jadi elektron domain dia ada 4. Elektron domain 4. Bila 4, elektron domain 4, terus kita merujuk kepada tetrahedral. Dia 2, kita merujuk kepada linear. Kalau elektron domain adalah campuran bonding dengan lone pair, campur dua-dua. Kalau 2 linear, kalau 3 trigonal tanah, 4 tetrahedral, 5 trigonal bipyramidal, kalau 6 octahedral. Apa itu? Elektron domain ni nanti kita akan merujuk kepada basic shape dia. Jadi dah dapat ni basic shape dia. Basic shape dia apa? Tetra R. Tetra hedral. Lepas tu geometry molecule. Geometry molecule AX2E V shape. Macam tu. Nampak tak? Jadi bila nak meramal, kena ada benda-benda ni. Kena ada Lewis structure. Tak ada lagi sekali. Kena buat Lewis structure. Kena tulis benda ni. AX2E2. Lepas tu tulis how many bonding pair, lone pair, electron domain. Lepas tu tulis dia punya basic shape. Lepas tu tulis geometry molecule. Kalau kamu buat macam ni, guarantee markah penuh. Markah penuh. Kadang-kadang soalan tak minta pun. Dia cuma tanya geometry molecule, kita tulis semua yang kita tahu. Tak kisah. Okay. Kita pergi yang lebih dahsyat sikit. Contoh yang lebih dahsyat. Apa yang dahsyat? Kita bagi sekarang pukul apa? Sekarang dah pukul 8.50. Okey, saat lagi saya akan bagi latihan. Kamu buat, nanti hantar pakai GC je. Telegram je. Hantar pakai Telegram. Saya nak ambil contoh yang dahsyat sikit. Yang ni lah kononnya dahsyat. Okey, ni last lah, ni last. Lepas ni baru ni ya. Sekarang ni faham tak ni? Faham tak? Ada apa-apa nak tanya? Faham. Okey, bagus. Di sini ni lebih okey. Bagi yang payah, kononnya payah, tapi tak payah mana pun. XE CL4. Wow, payahnya kan. Macam payah. Okey. XE adalah Xenon. Xenon 8. Pukul 18 kan Xenon. CL 7 kali 4. 7 kali 4, 28.
28 campur 8, 36. 36 ah. Okey, kemudian kita letakkan XE. Oh, saya lupa. Selalunya soalan dia suruh lukis sekali ya. Dan tulis linear-linear kena buatlah bentuk dia tu yang menampakkan linear line tu kan. Saya letak sini balik. Okay, sini. Ni. Dia bergantung pada soalan. Tapi selalunya soalan akan suruh kamu melukis. Macam mana kita nak lukis BECL ni dalam bentuk linear? Kita lukis balik BE tu. Macam tu, tapi kita beri linear lah. Allah. Ya. Okey, kita buat linear macam ni, buat linear. Dan untuk yang kita tulis dia linear tu, dia punya terminal dia tak payah tulis, tak payah bubuh titik-titik pun tak apa dah. Dan selalunya dengan sudut sekali dia minta. Okey, kita buat itu dan kita tulis 180 degree. Jangan bubuh Celsius kan. 180 degree saja cukup. Okey, kita dah tahu dah molekul geometri adalah linear, and then kita lukis BECL tu BECL. Lepas tu tulis linear, and then buat dengan sudut. Okey, cantik. Yang ni bersama. Yang ni bersama. Okey, yang V-shape tadi tu, air tadi kan. Okey. Air tadi. Jadi kita buat O tadi tu. Kita buat H. Kita buat H. Dia ada lone pair tau. Lone pair kena tunjuk. Selalunya kalau kamu perasan ada macam telinga tu kan. Ada macam telinga tu. Sebab kita nak takut nanti lone pair tu bercantum. Jadi buatlah macam telinga. Sekali tengok macam telinga Arnab lah kan. Ada telinga macam tu. And then lone pair pada center kena tunjuk. Bila nak buat dia punya shape. Terminal tak payah. Tapi hidrogen memang tak pun kan. Lepas tu buat sudut. Sudut dia kat sini. Lepas tu tulis less than 109.5. Kalau kamu hafal, sebenarnya boleh air ni memang popular. Sudut dia lah 100 berapa? 104 tu kalau tak salah. Saya tak ingat tapi boleh check balik dia 104 kalau tak salah. 104 lah. Tapi kalau tak ingat buat less than 109.5 pun okey. Sudah macam ni dan bentuknya V-shape yang boleh. V-shape dah ada sini kan. V-shape ataupun band. Okay, band. Buat macam tu. Okay. Yang ni ini baru nak buat. Do you want to install? No. Okay. Okay, kita buat X ini. Okay, semua juga. Kita ambil balik yang ni. Okay. 9 lah. Ni last lah. Lepas ni saya bagi. Nanti kita buat. Okay. Okay. CL dia 4. Tak perlu structure. Buat macam biasa. Buat macam biasa. Tak perlu buat bentuk lagi pun. Bentuk ialah last sekali. Bila kita nak meramal rupa bentuk dia. Bila kamu buat yang Lewis structure, buat macam biasa. Yang kamu biasa buat. Okay. XE, CL keliling. Kemudian yang ni penuhkan supaya dia cukup kan. Penuhkan. Macam ni. Lewis structure ke betul. Lepas tu sekarang kita nak kira lah. Ni 8. 8 kali 4, 32. Okey, ada kurang lagi 4. Lagi kurang 4 tu kita letakkan. 2 kat sini, 2 dekat sini. Lepas tu buatlah buat dia punya apa ni? Apa? Macam tutup lah. Gitu kan. Jadi ini akan jadi AX4 E2 K kan?
Lepas tu kita tulis ni, bonding pair dia ada berapa? Bonding pair dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Lone pair dia ada 2. Kemudian elektron domain dia ada 6. Okay, kalau 6. Kalau 6 tadi apa? Basic shape dia, kalau 6. Basic shape 6 untuk ialah octahedral. Okay, inilah anak kedua sebab dia ada 2 lone pair ni, anak kedua bagi octahedral. Jadi dia punya geometri molekul dia ialah square planar lah. Square planar. Okay. Sekarang kita nak lukis dia. Octahedral and square planar. Okay, sekarang kita nak lukis. Nanti tengok sudut dia semua. Ini square planar lah. Dia ada XE kat tengah. Keliling dia ialah CL. Okay, bila nak lukis berbentuk, ni satu atas, satu bawah. Okay. Dan sudut dia ialah 90. Jadi angle dia adalah 90 degree. Inilah bentuk square planar. Okey, siap dah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Untuk rasanya saya dah cover semua ni. Berapa pair, berapa lone pair, angle semua. Dah cover dah. Jadi cukup sampai sini. Sekejap lagi saya akan masukkan soalan dalam bentuk PDF. Kamu boleh download, boleh jawab dan boleh hantar. Ada 1 jam lagi. Jadi sekian dulu, saya akan stop sharing. Ada soalan ni? Ada tak? Tak ada? Halo? Ada soalan tak? Tak ada? Tak dengar? Tak ada. Bagus, semua faham ni. Baguslah semua faham. Nanti kita tengok adakah kamu faham. Okay, saya akan stop rakaman pun saya akan stop. Do you want to stop? Yeah.